Okay, so saya rasa kita boleh mula dengan meeting kita sekarang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk terlibat di dalam bikin asas rekaan poster dan grafik menggunakan aplikasi Canva. Okay, dan antara objektif bengkel ini diadakan adalah disebabkan oleh pihak kedekanan telah melantik saya sebagai peneras komunikasi strategik, dan salah satu tugas dia ataupun TOR yang perlu saya lakukan adalah untuk memastikan bahawa FSSK mempunyai satu branding baru dan juga image baru untuk diketengahkan sama ada di peringkat universiti dan juga di peringkat kebangsaan. So paling penting yang Prof nak kita buat adalah untuk memastikan bahawa setiap kali ada evahan, setiap kali ada acara-acara yang berlaku di FSSK ataupun yang dianjurkan oleh PTJ masing-masing, poster atau perhebahan yang dikeluarkan tu at least nampak macam profesional dan nampak macam ada image yang tersendiri. Dan salah satu cara branding yang cuba kita bawa pada 2021 ni adalah untuk memastikan bahawa kaki tangan sokongan yang diberikan tugasan untuk menghasilkan poster-poster dan juga rekaan grafik di PTJ masing-masing at least tahu apakah identiti FSSK yang perlu ada dalam poster-poster yang dihasilkan, dan kita kena make sure yang poster kita hasilkan tu macam tak adalah berserabut, tak adalah macam tu. Kan? So kita nak make sure semua yang hadir pada hari ni at least dapatlah satu ilmu tentang menggunakan Canva. Okey, pengisian bengkel pada hari ini kita akan pecahkan kepada 3 slot. Slot yang pertama saya akan cerita kuliah berceloteh sikitlah tentang apakah asas-asas rekaan grafik yang semua orang kena tahu, yang at least kita tahu sikitlah dia punya latar belakang tentang macam mana kita nak buat graphic design, macam mana nak combine warna, sebagai pemilihan apa yang perlu ada dalam setiap poster dan sebagainya. So it's more on a general punya part. So macam pengetahuan saja. Slot yang kedua ni yang penting, which is saya akan tunjukkan macam mana cara menggunakan Canva, dan siapa yang akses melalui PC ataupun laptop, kita akan sama-sama untuk buat benda tu, sama-sama rasa macam mana nak buat benda ni. Sebab kalau you just tengok je tanpa you buat, it's a bit problem. Kejap lagi, oh boleh. Lepas tu dah habis bengkel ni, buat Zaz tak boleh. Okay, nanya kan. Dan yang ketiga ni praktikal lah. Saya akan bagi sedikit tugasan. Okey, kita pergi ke slot yang pertama dari segi asas reka bentuk grafik yang anda perlu tahu. Okey, kenapa reka bentuk grafik ni? Saya faham kat sini ada yang mungkin dah ada pengetahuan tentang rekaan grafik, mungkin yang tak ada pengetahuan tentang rekaan grafik. Tak ada masalah. Kita bermula daripada kosong dan kita make sure semua orang selepas sampai bengkel ni at least dia ada something, dia ada knowledge yang dia boleh gunakan. Okey. Kenapa pentingnya rekaan grafik ni dan kenapa Prof Azita sendiri menekankan benda ini, sebab dia memberi satu bentuk komunikasi kepada khalayak. So bagaimana poster yang keluar, bagaimana bahan yang keluar tu, itu menggambarkan PTJ, menggambarkan fakulti kita ini bagaimana, apa standard kita bagaimana, kita punya level pemikiran macam mana, kita punya image tu macam mana. So that's why pentingnya untuk kita memastikan bahawa setiap kaki tangan sokongan yang terlibat di dalam aktiviti menyediakan poster, hebahan dan sebagainya, dia mempunyai kemahiran-kemahiran, sekurang-kurangnya kemahiran asas untuk memastikan bahawa ada image yang cuba dibawa oleh PTJ dan juga fakulti. Okay? Sebab bentuk komunikasi ni dia akan mempengaruhi khalayak. Macam kita tengok bila katalah kalau poster yang kita buat tu tiba-tiba student tengok, student akan cakap, oh aku buat lagi cantik ni. Kalau tiba fakulti lain yang tengok, oh macam ni je label FSSK. Kalau tiba universiti lain pula tengok, ini mesti event yang macam level-level biasa-biasa ini, bajet tak ada sebab tak mampu nak bayar graphic designer dan sebagainya. Okay. Mungkin. So that's why poster atau perhebahan ini penting untuk memastikan bahawa kita ada satu image, dan the way kita berkomunikasi dengan orang luar untuk make sure kita ada image. Okay? Dan rekaan grafik dia akan menggabungkan fakta dan juga idea melalui komunikasi visual. Dan benda yang paling penting untuk kita tahu kalau kita membuat poster atau rekaan grafik, ni ciri-ciri yang perlu ada. Mudah untuk dibaca dan mudah untuk difahami. Sebab sometimes kita tengok kadang-kadang poster yang keluar tu terlalu crowded, terlalu banyak information nak diberikan dalam satu kertas. Dalam satu grafik, dalam satu A4 size 4 segi ni kan. Semua benda kita nak campak dalam tu. Okay, so itu adalah salah satu bentuk yang salah. Dan saya faham situasi di mana kadang-kadang bos ataupun ketua di PTJ masing-masing, kita dah buat, kita dah rasa macam kita dah follow dah ciri-ciri ni. Tapi tiba-tiba bos cakap, masukkan yang ni, masukkan yang tu, masukkan yang ni. So kita dah tersepit antara nak ikut cakap bos ataupun nak follow the rules. Okay, tapi apa yang saya boleh cakap, bila kita ada pengetahuan, mungkin kita boleh bagi tahu kepada bos kita dengan cara yang sopan, dengan cara yang beretika, cakap kat dia, terangkan kat dia dengan cara betul.
Bos, saya rasa macam ni tak sesuai bos. Saya rasa Dr. Asrul dah beritahu macam ni. Apa-apa salahkan dia. Boleh. Lepas ni petik je lah nama saya, tak ada masalah. Okay. Ciri yang kedua, mesej dapat ditafsirkan. So bila orang tengok poster kita, dia terus tahu, oh event ni tengah pasal conference, oh event ni nak bagi tahu ucapan tahniah, oh event ni nak bagi tahu pasal Bahan Nisa Budiman, sebagai contohnya. Okay. Mendorong interaksi. So bila ada poster, bila orang tengok, so dia rasa macam, teringin lah nak join, teringin lah nak tahu, teringin lah nak masuk sebagai. Okay, itu yang penting. Dia mendorong interaksi untuk orang terus tangkap mesej yang kita nak sampaikan dan dia cuba untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Dan yang paling penting menangkap perhatian. For example, kalau benda tu penting untuk orang tahu, untuk kita sampaikan, macam contoh bahan mandatory memakai face mask di FSSK kan. Itu pun antara macam mana kita nak make sure poster yang kita buat tu orang boleh tangkap, orang boleh tahu, mesej jelas dan sebagainya. Itu memerlukan idea dan juga pengetahuan tentang graphic design. Okay. So saya rasa mungkin awak dah tahu dah benda ni, jenis-jenis poster bahan yang banyak dipaparkan di FSSK yang saya dapat tengok dan saya analisis, saya rasa ada dalam 6 ni lah. Yang pertamanya selalu kita buat poster tentang ucapan tahniah, ucapan pelantikan, kalau ada kecemerlangan, dapat grant ke apa ke, so ni banyak. Ni mungkin orang-orang SPI yang akan banyak mengeluarkan poster-poster yang sebegini. Kan, dapat grant, dapat apa lagi, QI, Q1, Q4 sebagai tu keluarlah. Okay. Lepas tu ketika acara ataupun majlis, let's say kalau kita ada convocation, kita ucapkan tahniah kepada graduan FSSK, malam anugerah gemilang, kalau tiba-tiba anda dilantik menjadi AJK dan sebagainya, kan, webinar, apa lagi, event-event rasmi di fakulti, saya pun ingat lupa lah. Yang ni saya rasa banyak daripada orang pejabat kedekanan dan saya rasa Hasnur kot yang selalu banyak buat benda-benda ni kan selama ni. Okay. Yang ketiganya dari segi persidangan, yang ni saya rasa dia akan mengikut PTJ masing-masing. Ada persidangan dalaman, ada persidangan yang bersifat international yang di bawah level faculty dan sebagainya. Contohnya macam kita ada tahun lepas kita ada apa macam pesada, lepas tu kita ada skim, lagi kita ada SOL kalau di PKL, saya dah lupa dah. Okay. Yang keempat, ucapan selamat yang macam contoh mengalu-alukan kehadiran macam 3N, auditor for example, dan juga perayaan macam terbaru ni Thaipusam, lepas tu yang akan datang ni Tahun Baru Cina, Hari Raya lah, puasa lah sebagainya. So selalu pun kita akan keluar juga benda-benda macam ni. Okay? Dari segi pemakluman pula, kalau kita nak bagi notis ke, peringatan ke, info ke, ada info baru, ada info terkini yang kita nak war-warkan kepada warga fakulti daripada PTJ, juga kita akan buat melalui poster dan senang untuk kita share sama ada di website, social media ataupun WhatsApp group. Okay? Dan juga PSA yang ni saya rasa jarang sikit lah, tapi ada mungkin ada keperluan untuk melakukannya. Pesanan khidmat masyarakat paling penting ketika time COVID ni lah. Let's say kalau student nak masuk bulan 3 nanti, mungkin ada poster-poster yang cuba kita nak buat, infografik yang kita nak buat. So ini antara bahan-bahan yang diperlukan. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh ke chat room ya, tak ada masalah, ataupun terus tanya kat sini, no hal, boleh saja. Okey, kita buat sedikit bedah siasat. Ini antara contoh-contoh poster yang saya jumpa lah, saya cari untuk fokus bengkel pada hari ini. Mungkin ada yang kaki tangan di sini yang membuat poster ni, so maafkan kalau awak yang menghasilkan poster ni semua. Bukan bermaksud untuk mengkritik dan sebagainya, tapi kita gunakan benda ni untuk sama-sama kita belajar untuk menambahkan lagi ilmu kita. Okay? Contoh poster yang ni, yang ada Dr. Suhaimi ni kan. Siapa boleh komen? Apa yang awak rasakan tentang poster ni? Rasanya warna kot yang pertama tu. Warna dia banyak. Warna dia mengganggu tulisan, susah nak baca. Warna dia mengganggu tulisan. Yes, menarik. Busy, betul. Warna mengganggu tulisan, susah nak baca. So ada keterbacaan tu susah. Yang lain, warna kena yang, gambar kena yang terkini. Nabil cakap, betul? Sebab kadang-kadang macam contoh, yelah ini tahun 2016 kan. Let's say kalau tahun 2021 ni Dr. Suhaimi tiba-tiba jadi Profesor Madya, kita nak ucap tahniah kat dia, lepas kita ambil juga gambar yang tahun 2016. So itu big problem juga. Terlampau banyak info, tepat sekali. Kalau diperhatikan dalam gambar ni, too much information dan arah mata kita pun sekarang, kalau awak mula-mula tengok, awak rasa awak nak baca apa dulu. Kan? Macam saya tiba-tiba saya nampak perkataan anjuran ni dulu, sebab anjuran ni paling besar. Font berbagai jenis sangat. Betul Aziawati? Kan? Dan juga Rini. Font dia terlalu banyak dan pelbagai jenis. Terlalu banyak logo kesengit, kat sini ada yang tiba-tiba bold, ada yang tiba-tiba tak bold kan. So too much information, so a big problem. Okay? Yang di sebelah ni pula awak rasa
Font kecil. Yes, dan font kecil pula. Tadi font besar, ni font kecil. Okay. Yang kat sebelah ni pun lebih kurang sama jugalah. Dia terlalu banyak information. Dari segi font dia pun macam ada benda yang kita boleh baca, ada benda yang kita tak boleh baca. Dan dia menyukarkan mata kita untuk menangkap apa sebenarnya benda yang cuba nak diberitahu. Dan kalau perhatikan sebenarnya tarikh dan juga masa ni sebenarnya lagi besar daripada dia punya event, tajuk event utama dia yang nak bagi tahu tentang workshop ni. Yang ni sebenarnya lagi besar. Mungkin pada tahun ni nak bagi tahu masa dan juga tarikh mungkin lagi penting lah kot daripada event kan, untuk orang tahu. Blok tarikh siap-siap. Mungkin kita tak tahu. Okay. Overload info dan tak selari font. Gambar penceramah bertindan. Betul? Ni kes kalau bos-bos dia akan marah lah. Kenapa macam nampak kepala je, ada letak badan, tiba kepala je keluar. Kan? Terlalu banyak information, so itu masalahnya. Benda yang kita kena tahu bila kita buat poster, kita cakap bagi tahu bahan, dan benda yang paling penting adalah mungkin dari segi event, tajuk event tersebut, masa, lepas tu tarikh dan info lain kita letak macam ni. Cukup macam ni. Bila orang dah scan registration sebagai ataupun you bagi link website, orang akan terus masuk ke situ. That's it. Dia orang akan tahu. So kita nampak ada connectivity antara dua benda tu kan. Antara poster dan juga tempat yang perlu dia pergi untuk dia tahu info yang lebih lanjut. Okay. Yang kedua ni, ni contoh dari segi ucapan tahniah. Okay. Jelas. Okay. Yeah. Okay, jelas, cantik. Okay, antara dua poster ni saya sebenarnya memberi satu perbandingan antara poster yang di sebelah sini dengan poster di sebelah sini. Poster yang dibuat untuk tahniah kepada Dr. Fariza ni, okay, cantik, dia punya maklumat semua jelas. Tetapi dari segi estetiknya tiada. Sebagai contohnya di sebelah kanan ini lebih mudah untuk kita baca Dr. Mazli ni berbanding dengan pengerusi Pusat Kajian Bahasa ini. Okay. Sebab dari segi susunan, dari segi dia punya ni okey. Kita ada ucapan tahniah kepada siapa. Tahniah. Lepas tu kenapa dia dilantik sebagai tu semua jelas. Daripada siapa sebagai semua okey. Tapi macam contohnya macam dari segi komposisi visualnya, di sebelah kanan ni Dr. Mazli ni sebenarnya lebih memudahkan orang untuk menangkap info berbanding di sebelah sini. Di sebelah sini mungkin disebabkan oleh terlalu banyak warna yang digunakan. Contoh kita ada merah, tetapi kita ada turquoise kat belakang ni, kita ada purple dengan baju Dr. Fariza ni pun dah memang colourful. Okay. Lepas tu macam ni kita boleh nampak pengerusi lagi besar daripada nama Dr. Fariza. Which is sepatutnya macam sama kena seimbang ataupun sama ada nama Dr. Fariza ni lebih besar berbanding yang ni. Okay. Dan nampak kan kita boleh nampak komposisinya berbeza. Tapi dari segi dia punya ciri-ciri tepat. Tapi dari segi estetik composition adalah kurang komposisi background warna macam Zidawati bagi tahu tadi. Okay. Okay, dan seterusnya yang kedua ni pula ni. Kalau poster conference di sebelah kanan dan di sebelah kiri pada yang ni kita tahulah kenapa awak sendiri boleh tangkap lah kenapa di sebelah sini sebenarnya tak kurang memuaskan berbanding dengan sebelah sini kan, yang UTM ni kan. Macam ni sekarang, persidangan pentadbir Tanah Malaysia ke-23 kita akan nampak kecil je. Yang kita akan nampak terus tangkap adalah gambar VVIP atau gambar keynote speaker yang akan memberikan keynote pada persidangan tersebut. Yang sebelah ni pula UTM ni, terus kita tahu bahawa bila kita nampak je ICS STEM ni 2018 ni, kita terus tahu, oh ni mesti conference punya ni. Okay? Dan orang akan terus tahu, orang akan tengok bila conference dibuat, di mana dibuat, dan orang akan tahu bila conference je, yes, kita akan pergi ke website untuk kita tahu detail dengan lebih lanjut. So tidak perlu untuk kita meletakkan semua elemen yang perlu ada dalam setiap bahan ni. Okey? Yang ni contoh ucapan selamat pula. Okey, antara atas ni dengan bawah ni saya rasa jelaslah semua orang tahu. Di atas ini adalah contoh-contoh antara rekan grafik yang kurang memuaskan dan kurang memberikan impact berbanding di bawah ni. Okey. Apa yang cuba kita bawa untuk 2021 dan image PTJ dan juga FSK, kita cuba untuk meminimaliskan kita punya poster dan juga rekaan-rekaan kita selepas ni. Okey, macam ni terlalu besar komposisi font dan juga dia punya logo dan juga dia punya gambar kan. Dan kalau awak perasan terlalu banyak font yang digunakan, pelbagai warna, grafik belakang itu mengganggu pembacaan kita, so message kurang jelas. Berbanding yang kat bawah ni, kalau awak menggunakan background yang kosong, yang sebenarnya itu akan lebih memudahkan orang untuk menangkap apa sebenarnya mesej yang cuba kita sampaikan. Okay? Macam kat sebelah ni pun sama juga, masalah dengan background.
Mungkin because of dalam tahun-tahun 2016, 2017, 2018, yes, ini antara trend-trend yang banyak digunakan dalam pembuatan poster. Kita akan cari background yang colourful sebagai okey. Tetapi bila zaman dah beransur-ansur moden ni, sekarang kita dah beralih kepada minimalis. So make sure selepas ni kalau setiap kali kita membuat poster dan sebagainya, kita cuba cari background yang bersifat minimalis. Kalau nak tak corak pun, letaklah dekat tepi-tepi macam tu. Yang penting sebenarnya orang boleh nampak apa sebenarnya kita punya poster punya input dan juga message utama. Okey, ini antara tips yang awak boleh gunakan ketika awak menghasilkan awak punya poster dan juga bahan. Okey, make sure dari segi typography kita memilih font-font yang mudah dibaca. Kejap lagi saya akan beritahu jenis-jenis font. Okey, saya faham sebenarnya bila kita banyak saya kerja nak kena buat, kadang-kadang kita tak ada masa nak tahu font-font baru. Apa font yang ada dekat PC kita tu je lah kita ambil. Okey. Tapi sebenarnya kita kena ada sedikit inisiatif untuk mendownload font-font yang bersifat moden. Okey, banyak sebenarnya website-website yang menyediakan you boleh mendownload secara percuma font-font yang moden dan sebagainya. Okey, tapi dia kena sedikit rajin lah untuk mencari benda ni, sebab bila awak dah masuk website tu nanti too much dia punya font-font, awak akan jadi rambang mata dan keliru. Okey, dari segi warna dan juga kontras pula, kita menggunakan preset triode. Tiga ni maksudnya seboleh-bolehnya kalau awak perhatikan contoh-contoh yang saya bagikan tadi, dia akan menggunakan jenis font yang kurang daripada 3 font dalam satu poster. Tak terlalu banyak. Kadang-kadang kita gunakan Times New Roman lah, Arial lah, kan macam-macam font kita letak dalam tu. No need. Ketika kita membuat poster, make sure dari segi warna kita just ambil 3 warna sahaja yang paling utama. Dari segi font pun kita ambil 3 font yang paling utama. Ataupun 1-2 font sahaja, jenis font. Okay? Dan make sure latar belakang macam cakap tadi dia bersifat minimalis lah. Yang ni tidak terlalu padat. Okay. Dari segi gambar pula, pastikan gambar yang kita ambil ataupun kita download tu beresolusi besar. Dan seboleh-bolehnya berada dalam format PNG. Format PNG ni adalah format yang belakang dia tu kalau kita letak apa-apa, kita boleh nampak. Instead of dia akan putih sahaja ataupun tiba-tiba dia akan ada background tu. Okay. Boleh kalau awak nak cari gambar-gambar yang ada background ataupun awak tak boleh nak buat PNG. Tapi make sure awak macam letak frame terhadap gambar itu untuk make sure bahawa gambar itu berada dalam satu tempat yang cantik dan kita dah lockkan dia. Tak adalah kalau awak letak seketepek macam tu, dia rasa macam tak profesional dan nampak sangat terlalu amatur. Dari segi logo pula, kalau boleh nanti awak tinggalkan awak punya alamat email supaya saya boleh make sure saya akan hantar kepada semua PPT ataupun kepada anda semua yang hadir pada bengkel hari ini logo baru FSSK supaya senang untuk digunakan di masa akan datang. Okay? Logo baru ni yang tinggal font sahaja, yang dah tak ada dah FSSK besar tu, sebab FSSK besar tu is a bit crowded. Okay? Terlalu crowded yang macam dia akan mengganggu pembacaan. So that's why bila dah dapat peluang untuk menjenamakan balik FSSK ni, saya buat logo baru untuk make sure benda tu senang untuk difahami dan semua orang boleh tangkap. Ini adalah FSSK, senang. Okay? Dari segi info pula, bila kita membuat poster, make sure kita just letak info-info yang penting saja. Dan yang ni kita cuba tekan kepada hari ni, minimalis. Jangan terlalu banyak elemen, jangan terlalu crowded. Okay? Font. Yang ni saya bagi contoh satu website yang awak semua boleh masuk dan awak semua boleh download. 1001 free font. Okay. Klik je benda ni, lepas tu nanti dia akan keluar, automatically dia akan download, lepas tu kita just install dalam kita punya PC. Okay. Terlalu banyak, dia ada banyak juga kategori-kategori yang kita boleh ambil, sama ada kategori new font, top font sebagainya ni, pilih sahaja. Okay. Dan benda yang awak kena tahu juga, dari segi typography font ataupun jenis-jenis tulisan ni, saya menggalakkan anda semua untuk mencari tulisan yang berkategori ataupun berjenis sans serif font. Okay, apa beza sans serif? Dia ada dua. Sans serif dengan serif ni kat bawah ni. Serif yang macam ni, sans serif yang macam ni. Bezanya kalau kita menggunakan font-font yang bersifat serif, dia akan ada echo dalam setiap dia punya tulisan-tulisan tu. Dalam kategori serif ni ada banyaklah font-font dia. Nanti awak akan tahulah sendiri bila awak buka website ni. Okay? Kalau awak mencari font-font yang bersifat sans serif, nampak tak? Dia akan lebih clean. Dia akan macam lebih memudahkan keterbacaan. So ni beza dia nampak ni. Serif ada echo. Contoh huruf T kat sini. T sans serif dengan T serif dia berbeza. Dan yang paling mudah keterbacaan orang adalah apabila kita menggunakan font-font yang bersifat sans serif. Bukan
serif. So selepas ini ketika anda menghasilkan semua poster, make sure gunakan font-font yang bersifat sans serif, bukan serif. Kejap, saya cuba untuk buka website tu kalau kita boleh tengok sekejap. Okay, contohnya bila kita type je dekat Google 1001 font, dia akan keluar yang ni, ambil yang kat atas ni. Oh, salah. Banyak sangat dia punya ni. Yang ni ada perkataan free font. Okay, 1001freefont.com. Okay, yang ni yang saya selalu gunakan lah. Okay, bila kita dah masuk kat sini, nampak tak? Dia akan bagi pelbagai jenis font-font baru yang mengikut trend. Okay, selalunya cuba kita pergi kat sini. New font ataupun top font dan sebagainya. Dia akan keluar lah semua yang baru-baru sebagai ni. Okay, so bergantung kepada cita rasa dan juga bos-bos kita yang nak lah. Dan caranya contohlah kalau macam kita dah berkenan dengan satu font. Kejap. Katalah saya ambil kaligrafi, dekoratif, fantasi, headline. Headline ni yang paling senang dia punya banyak ni. Katalah kita minat dengan satu font ni. Kita ambil ni, kita just download. Kita tekan download, dia akan terus keluar kat sini. Lepas tu dia akan jadi zip file dan terus install dalam kita punya komputer. Semudah itu sahaja. Tapi yang ni kalau kita menggunakan PC, tapi kejap lagi saya akan tunjukkan bila kita gunakan Canva. Canva dah bagi dah siap-siap font-font yang the latest yang ada dekat dalam trend-trend sekarang. Okay? Yang ni antara font-font yang kita semua perlu elakkan lah untuk menggunakannya. Okay? Sebab saya rasa font-font ini dah memang daripada zaman saya student dulu memang telah digunakan dan sekarang terlalu banyak font-font yang dah ada. So tinggalkan font-font ni kalau kita nak buat any hebahan. Okay? Comic Sans, Arial, Korean New, Impact, Kristen, Papyrus sebagainya ni antara contoh-contoh font yang kita perlu elakkan. Dan kalau awak perhatikan kesemua font-font yang ada kat sini, majoritinya di dalam kategori serif. Okay? Ada juga yang sans serif, tapi yang macam ni contoh Arial ni adalah sans serif sebab dia tak ada ekor sebagainya, ni pun tak ada ekor. Tapi nampak tak, kebanyakan kat sini semua yang berekor-ekor yang akan menyebabkan keterbacaan ataupun pembacaan yang menangkap perhatian khalayak itu kurang. So kalau boleh kita elakkan untuk menggunakan font-font yang sebegini. Okay? Dari segi warna dan juga kontras pula, yang ni kita kena tahu bahawa untuk menghasilkan keterbacaan, kita perlu mewujudkan kontras. Sebagai contohnya, kalau background dekat belakang tu, macam contoh kat bawah ni, kalau warna dia dah striking, kita kena tahulah kita akan gunakanlah font-font yang sebenarnya lebih gelap untuk melawan warna terang kat belakang tu. Kalau kita memakai background yang warna-warna lembut-lembut, make sure tulisan-tulisan yang kita gunakan tu adalah tulisan-tulisan yang mempunyai warna-warna yang gelap untuk make sure kita punya message itu terus orang tangkap instead of dia terus tangkap background. So itulah masalahnya kalau tiba-tiba kita mencari background-background yang terlalu banyak corak sebagai contohnya kan. Bila banyak corak, susahlah orang nak membaca apa yang kita nampak dekat kita punya tajuk utama, hebahan dan juga poster kita tu. Okay? Kontras juga boleh kita buat dari segi saiz, jenis font yang kita gunakan dan juga jenis warna. Macam saya bagi tahu tadi, ucapan perkataan tahniah mestilah lagi besar berbanding daripada nama. Kalau kita besarkan nama berbanding ucapan tahniah, orang tak nampak lah motif utama dia punya hebahan itu pasal apa kan. Kalau kita buat conference, make sure lah nama conference tu kena lagi besar berbanding dengan maklumat-maklumat lain seperti siapakah yang akan merasmikan, bila dan juga maklumat-maklumat lain. Okay? Semakin besar perbezaan, semakin besar kontras. Okay? Ini antara contoh-contoh yang saya bagilah kat sini. Tapi kejap lagi kita akan tengok secara detail. Okay, ini rujukan yang mungkin awak boleh gunakan. Contoh dia dah bagi kat sini table ni. Kalau tiba-tiba kita menggunakan background yang warna-warna sebegini, apakah jenis warna-warna tulisan yang kita boleh gunakan? Kalau kita gunakan warna merah, takkanlah kita nak pakai tulisan merah. Dia akan tenggelam. Kalau kita punya background merah, kita pakai orange. Jadi macam ni, tak nampak juga. Kalau kita pakai background merah, kita pakai kuning, nampak tak? Dia akan ada perbezaan dan juga kontras. So, terus orang nampak perkataan good ni. Okay? Kalau background merah warna hijau, poor. So macam tidak digalakkan sangat. Okay? So yang bagus je kalau background merah, cari warna tulisan sama ada kuning ataupun putih. Nampak tak? Dia dah bagi kat sini. Kalau background orange, kuning yang bagus, hitam bagus, putih juga bagus. Kalau background kuning, inilah dianya. So saya rasa selepas ni semua orang boleh tengoklah benda ni. Okey, kita ke foto dan juga gambar. Kenapa background hijau tulisan merah itu poor? Ini dia. Background hijau tulisan merah. Bila background hijau tulisan merah poor, nampak tak? Dia sebenarnya menyakitkan mata kita. Sebab hijau, hijau yang kat sini lah.
Hijau kat sini adalah hijau pucuk pisang. Bagi hijau pucuk pisang. Hijau pucuk pisang ni adalah hijau yang striking. So bila striking, bila awak menggunakan warna merah, dia akan menyebabkan mata kita keliru untuk kita menangkap antara background dan juga kita punya message kat sini. So dia menyebabkan kekeliruan kat situ, so dia memberikan sedikit ketidakselesaan untuk orang membaca message kita. Okay? So that's why kalau background hijau yang striking macam ni, nak selamat cari je warna hitam ataupun jangan pakai background ni. Seboleh-bolehnya ada banyak hijau kalau kita tengok color kan. Ini bukanlah satu-satunya hijau, dia ada kategori hijau pula. So cari hijau yang gelap-gelap sikit supaya kita boleh cakap. Kita boleh dapat warna-warna tulisan yang lebih terang. Okay? Dari segi gambar pula, make sure kalau awak mencari gambar-gambar sama ada di Google dan sebagainya, resolusi itu besar. Termasuk jugalah ketika awak mencari gambar-gambar untuk background. Okay? Dan untuk kita mencari gambar-gambar background, ada satu website yang saya boleh suggestkan kat sini iaitu freepik.com. Okay, freepik.com ni mungkin tak lupa pula nak tulis kat sini. Dekat dalam freepik.com tu pun kita boleh mencari gambar-gambar beresolusi tinggi yang melibatkan background untuk cantikkan kita punya grafik. Okay? Kalau kita letak gambar VVIP, gambar pensyarah, profesor dan sebagainya, make sure gambar-gambar yang diorang ada itu yang kita cari adalah gambar-gambar yang diorang memberikan ekspresi yang baik. Bukan gambar yang macam di tengah-tengah ke, gambar candid, elakkan menggunakan gambar candid. PNG pula, make sure kita, macam saya cakap tadi lah, saya menggalakkan kalau awak menghasilkan poster yang background dia putih. Tapi kalau tak boleh dapat juga, boleh je, tak ada masalah. Kejap lagi kita akan tunjukkan di Canva macam mana kalau background tu tak PNG, make sure kita nak buat benda tu cantik. Okay. Sebagai contohnya, kita pergi ke clipping focodesign.com ni, contoh saya bagi contoh. Kalau kita nak hilangkan background dia. Dia ada dua website untuk kita hilangkan background. Yang pertamanya remove.bg dan yang keduanya clippingfocodesign.com. So dua-dua ni sama juga dan senang sangat cara nak menggunakan dia. Contohnya kalau kita ambil website ni okay. Bila awak dah Google satu gambar, okay, mula-mula kita Google lah. Katalah kita Google gambar Ban Ki-moon. Okay. Gambar Ban Ki-moon. Okay. First, kita cari yang mana gambar-gambar yang kita nak pakai. Okay, katalah saya kenal dengan gambar ni. Okay. Kita pun download lah gambar ni. Kita dah download. Save image as. Okay. Letaklah dekat desktop pun ada kan. Kita save. Okay. Bila kita dah save, kita pergi balik ke website ni. Kita masukkan gambar yang kita dah download tadi. Cari kat mana kita letakkan ni Ban Ki-moon sebagai okey. Open. So bila you masukkan kat dalam ni, okey. Dia automatically akan import gambar tu dan dia akan buang terus background ke belakang tu dan jadikan gambar tu adalah gambar yang bersifat PNG. Contoh kat sini, dia dah masuk, dia tengah direct, nampak? Hilang terus background kat belakang tu, dia memang akan detect terus siapa ataupun objek yang macam mana kita nak. So kalau awak cari gambar-gambar profesor kat mana ke, masuk background, masuk je gambar tu kat dalam ni, automatically dia akan cari dan awak akan terus download. Download lah kat sini. So bila download, dia akan terus jadi format PNG. Jangan ambil JPEG. Kalau ambil JPEG, belakang dia tetapkan putih. So ambil PNG. Okay? So download. Semudah itu sahaja. Okay? So make sure selepas ni kalau ada gambar-gambar profesor, gambar-gambar VIP, tak akan ada lagi saya nampak di belakang tu ada background-background yang pelik-pelik. Okay? Sekarang semua orang dah tahu macam mana nak mem-PNG-kan gambar-gambar VVIP ataupun profesor dan sebagainya. Kita sambung. Yang ni dua website ni, remove.bg dan juga clipping.focodesign.com. Dua-duanya fungsi dia sama. Tapi make sure kita download gambar yang jelas lah nampak orang yang kita nak crop dia tu. Okay? Sebab nanti komputer, nanti dia punya website ni kan tak nak baca pula, problem juga. Okay? Sebagai contohnya saya bagi kat sini dua poster yang melibatkan orang ni yang saya kata tadi. Kalau awak mengambil gambar, image ataupun sesiapa sahaja di dalam poster awak, kalau kita tak PNG kan dia, nampak tak efek dia berbanding kat sebelah ni. Kat sebelah ni automatically kita tahu dah memang di PNG kan dia dan terus terang kita boleh nampak profesor ni. Berbanding dengan Tuan Haji Muhammad Sahar ni lah. Dah lah macam gambar dia dipenyekkan pula satu hal. Dan kita mengambil gambar dia ketika dia melakukan aksi yang tidak sesuai untuk dijadikan poster. Contoh sekarang dia tengah bercakap dan mulut dia tenganga. Dia bukan dalam format dia tengah pose, okey? Macam yang profesor ni obviously kita tahu dia memang tengah posing. Okey? So mencari gambar tu pun memerlukan satu kemahiran juga dan make sure jangan ada lagi selepas ini awak meletakkan gambar-gambar yang sebegini macam background sebagainya ni. Ni kalau masuk dalam website tu tadi automatically boleh hilang dan poster kita akan nampak lebih cantik. Alright, next.
Logo pula, ni macam cakap tadi, nanti saya akan email, sebenarnya saya boleh letak je dekat chat ni nanti kan. Kat chat ni saya akan letak biar semua orang akan share poster. Tunggu kejap lagi lah. Kejap. Saya terperasan baru ada soalan. Doktor, maaf. Mungkin saya terlepas slide sebelum ni. Saya ingin bertanya, kalau kita nak buat satu poster untuk meminta sumbangan orang ramai, apa yang perlu ada pada poster saya itu supaya orang tengok je poster saya, dia akan faham tujuan sumbangan itu dikutip, atau saya perlu letak sedikit info pada tujuan sumbangan itu dikutip? Tu dia. Sekretariat Jaringan Alumni tanya. Okey, kalau kita nak buat poster fundraising, benda yang paling pertama adalah awak perlu pandai mencari gambar yang bersesuaian dengan motif fundraising awak. Katalah awak membuat fundraising untuk membantu frontliner menghadapi COVID-19 dan sebagainya. So carilah gambar-gambar yang boleh meruntun orang, menangkap orang untuk orang rasa kesian. Dan juga tajuk poster awak tu make sure jelas dan nyata supaya orang tahu bahawa poster ini adalah poster untuk mengutip sumbangan. Okay? Dan saya boleh bagi contoh yang paling senang kalau kita tengok Saitra rasanya yang paling buat last year kalau tak salah saya, yang diminta sumbangan untuk ni kan, kalau tak salah saya. Itu pun contoh yang baik juga. Tengok macam mana dia meletakkan font, macam mana dia meletakkan dia punya tajuk. Okay. Tajuk make sure kena besar. Lepas tu gambar yang awak pilih tu gambar yang merujuk kepada fundraising awak tu. Dan info tak perlu terlalu banyak. Benda yang paling penting kalau kita membuat kutipan derma ni, mungkin awak boleh nyatakan nombor akaun kepada mana sumbangan itu boleh disalurkan, dan juga contact person. Ni yang paling penting. Contact person siapa yang sebenarnya kalau dia katalah maybe dia nak tahu dengan lebih lanjut tentang program fundraising ni, siapa dia nak contact. So that's it. 4 elemen tu saja. Tajuk, gambar, contact person dan juga nombor akaun. Itu sahaja. Tapi make sure lah bila orang tengok poster-poster fundraising ni, dia tahu ada credibility. Sebagai contohnya kalau macam Ejin, make sure letak logo Ejin, letak logo UKM, letak logo FSSK supaya orang tahu, okay, memang fundraising ni datang daripada sumber yang berkredibility. Doktor, itu logo baru FSSK ke? Ada logo lain yang lebih ringkas? Ya, ini adalah logo baru FSSK. Okay, logo-logo pada tahun 2020 ke atas sebenarnya dah banyak menumpukan kepada aspek tulisan berbanding dengan kita menggunakan ikon-ikon di dalam logo tersebut. That's why kalau awak tengok macam dulu logo UKM, ini saja kan, jata ni saja. Tapi because of start tahun bila ke, UKM pun dah start letak perkataan tulisan kat sebelah dia. FSSK, inilah logo barunya sekarang. Hanya perkataan ini sahaja dan kita gunakan warna hijau dekat simbol dan ni. Alright? Inilah logo baru FSSK, tak ada logo-logo lain. So lepas ni make sure gunakanlah logo ini. Okay? Saya akan share dekat ruangan chat time awak nak buat awak punya task kejap lagi. Okay? Okay, so dari segi info pula, kalau kita membuat bahan, poster dan sebagainya, so saya rasa ini antara benda-benda yang kita perlu letakkan lah. Perlu diberi keutamaan. Okay, logo, kalau ada logo rakan penaja, letak juga logo rakan penyada dan make sure logo rakan penaja tu juga dalam format PNG supaya nampak cantik kita punya susunan logo tu. Let's say kalau tak boleh juga buat dalam bentuk PNG, letak dalam bentuk frame. Okay. Tajuk ini perlu diberi keutamaan. Dalam apa-apa poster pun, make sure yang inilah sebenarnya lagi besar berbanding dengan info-info lain. Okay. Kalau tajuk fundraising, make sure tajuk tu orang terus nampak poster minta kutipan derma. Kalau poster conference, terus orang tahu itu adalah poster conference. Kalau poster untuk ucapan tahniah, terus perkataan tahniah itu kena besar berbanding dengan elemen-elemen lain. Okay. Tarikh tempat masa ni, let's say kalau kita buat event dan sebagainya, dan juga VVIP, gambar perlu seimbang. Okay, make sure gambar-gambar yang cantik dan sebagainya. So ini ringkasan kepada info lah. Dari segi minimalis pula, macam saya beritahu tadi, dari segi warna, jangan melebihi 3 warna dan make sure ada elemen kontras. Okay? Jangan terlalu crowded, jangan terlalu banyak. Macam background saya ni pun terlalu banyak sangat. Kalau background Zoom ni lah. Kalau awak perhatikan terlalu banyak kan dia punya warna kan, saya pun boleh tenggelam kat dalam tu kan. Untuk maklumat lanjut, kalau nak tahu pasal logo UKM ni, you boleh pergi ke website PKK UKM. Kat situ dia akan bagi download logo-logo terbaru UKM. Okay, bukan sekadar emblem tu saja, mesti kena ada tulisan. Dan bila awak cari tulisan tu pula, awak kena perhatikan, sekejap kita patah balik ke logo UKM tadi. Logo UKM ni dia ada 2 version. Satu yang kalau version lama awak perasan dia ada National University of Malaysia sahaja. Itu logo lama. So awak kena cari logo yang ada perkataan The National University of Malaysia. So this one yang the latest, this one yang baru. Sebab kalau awak katalah perlukan bahan nak masuk digital board dan sebagainya,
Orang PKK akan tengok juga pemilihan logo awak tu, logo terbaru ataupun tak. Warna, make sure macam cakap tadi, jangan lebih daripada 3 warna untuk mewujudkan elemen kontras. Info, jangan terlalu banyak info. Lepas tu dari segi ruang latar seharusnya kosong dan tidak perlu ada corak. Kau nak corak pun letaklah corak tepi-tepi macam slide ni. Senang. Supaya orang boleh terus nampak apa ni kita nak beritahu. Okay? Kreativiti. Saya faham kreativiti ni tak semua orang boleh ada, tak semua orang boleh dapat kreativiti ni. Tapi untuk mendapatkan kreativiti ataupun idea, kenalah rajin-rajin membuat rujukan. Pergi je dekat Google tu, ZAS. Semua benda akan keluar kat situ. Kita bukan cetak rompak, kita bukan plagiat, tapi kita mengambil inspirasi dan juga kita cuba replicate dengan style kita sendiri. Okay? So benda tu tak salah sebenarnya untuk mengambil inspirasi. Jangan Okay, nak tanya boleh? Ya, silakan. Siapa tu? Nazmi? Okey, nak tanya berkenaan dengan kreativiti dan cantik kan? Ya. Benda tu kan subjektif. Subjektif. Okey, ada certain kalau kita rasa, bukan kita rasa, kadang kita buat dalam bentuk kreativiti kita dan kita rasa cantik. Tapi once kita present to our boss, dah lain pula kan? So kita perlu mendahului keperluan bos ataupun kreativiti yang macam yang Dr. Ajar ni, ataupun kita boleh ban je nama doktor. Doktor suruh kata memang begini. Contohlah. Okey. Kreativiti ni ada 2 jenis. Satu kreativiti yang berpengetahuan dan juga kreativiti yang syok sendiri. Okey. Kalau kita rasa kreativiti kita itu mengikut dia punya prinsip-prinsip reka bentuk yang sebenar, okey. So benda itu tidak salah. Dan let's say kalau dalam soalan Nazmi tadi bila dia kata kita dah rasa kita dah buat, kita kreatif. Lepas tu tiba-tiba bos pula tak setuju. Okay. So make sure kreativiti kita tu, kalau kita menggunakan kreativiti yang ada prinsip, so kita boleh menjelaskan kepada bos kita kenapa sebenarnya kita menghasilkan desain sedemikian rupa. Kalaulah kita nak dengar bos kita punya, bukanlah idea, kita dah buat tiba bos suruh tukar. Make sure kita tukar tu dengan cara kita masih lagi mengikut prinsip-prinsip dalam rekaan grafik dan sebagainya. Okay, dan mungkin saya faham ada situasi yang macam tiba kita dah letak font besar, katalah saiz 14. Tiba bos tengok, bos cakap saya nak saiz 16. Mungkin ada reason dia. Reason dia mungkin dia nak cakap sebab saya nak tunjuk kepada orang tua. Okay, orang tua ni kadang-kadang dia tak reti nak baca tulisan-tulisan kecil sebagainya ni. Padahal sebenarnya kalau kita nak melawan benda tu, kita boleh cakap, bos, kalaulah font saya guna 14 pun bos, kalau tiba-tiba kita masuk kat dalam font dan sebagainya, kita boleh besarkan dia, pegang macam tu je kan, ZAS, terus enlarge, tu boleh nampak pun. Tak ada masalah bos. Okay. The way kita meng-explain kepada bos kita tu kenalah dengan cara yang beretika dan make sure ada knowledge ketika kita bagi tahu dekat dia. Okay, so dah habis part untuk mengguna teori. So sekarang kita akan pergi ke aplikasi Canva. Ada apa-apa soalan sebelum kita beralih? Semua orang kena buat ni lepas ni. Ada apa soalan? Ada doktor. Ada. Saya Firdaus. Ya Firdaus. Saya nak tanya doktor, kalau poster, macam saya yang tanya pasal poster untuk sumbangan tadi kan. Kalau untuk poster, kalau poster untuk ibahan dengan web berbeza doktor. Berbeza. Beza kan. Maksud saya kalau untuk ibahan tu kita kena letak maklumat je lah. Betul. So kalau untuk web, kita letak gambar pun tak apa kan. Cuma tajuk, just gambar. Jadi kalau orang nak maklumat, dia just klik je lah dekat poster tu kan. Betul. Web tu maksud awak web yang memang web Hejin, web FSSK ataupun social media? Facebook? Web FSSK lah. Web FSSK, okey. Kalau dalam web, okey, gambar yang kita hanya perlukan gambar-gambar yang menyebabkan kita nak bahan itu, dan awak kena buat sedikit write up lah kalau untuk web. Macam contoh, kenapa Hejim tiba-tiba nak buat fundraising ni untuk cari sebagainya, sebab dalam web, bila kita masuk web, orang akan mencari info yang detail. So that's why bila masuk web, selain daripada gambar, kita juga perlukan info ataupun tulisan-tulisan yang macam kita tulis macam karangan tu lah. Kita menjelaskan kepada orang yang membaca kenapa kita perlukan fundraising ni. Tapi poster kita buat untuk make sure orang pergi ke website tu kalau dia nak any additional info. Tapi dia sebenarnya saya dapat satu tas untuk buat poster tabung alumni. Saya confuse poster tabung alumni. Okey. Sebab sebelum ni saya buat poster tu, saya letakkan segala maklumat lah, objektif semua. Tapi bila saya present dekat bos kata maklumat tu semua tak perlu. Dia kata tak perlu banyak maklumat dalam poster tu. Saya confuse tu. Betul. Make sure sebelum awak buat poster tu, awak dah buat write up dekat awak punya website Agent dan sebagainya. And then, bila orang nanti, bila dah ada semua maklumat dekat dalam website tu, nanti awak akan transferkan alamat website tu ke dalam poster tu. So, poster tu yang perlu ada sepatutnya
tajuk fundraising, lepas tu gambar yang mungkin akan membantu sikit begitu. Macam cakap tadi, nombor akaun, contact person, dan awak boleh masukkan URL. For example, awak boleh tulis dekat poster tu, untuk maklumat lanjut sila layari www.fssk.uk.my. Macam itulah. Itu untuk bahan lah. Ya, untuk hebahan je. Sebab awak buat poster tu untuk menghebarkan orang masuk ke website tu untuk dia dapat detail. Tapi let's say kalau dia tak nak detail, dia sama ada dia boleh contact orang yang awak letak nombor telefon dekat dalam poster tu, dan juga dia boleh terus je bagi duit tu berdasarkan nombor akaun yang awak bagi tu. Okay. Sebab saya punya point sekarang ni, saya nak cuba sampaikan bila orang tengok poster saya, dia tahu tujuan tu. Objektif saya kutip tabung tu lah, dia orang tak perlu datang ke web kita. Yes. Betul. Nanti kita boleh tengok lah, kalau awak check dekat Google sebagainya, boleh try tengok. Macam contoh kita tengok kat sini Kita bagi contoh kat sini poster sumbangan. Banyak contoh-contoh. Ni ni yang paling senang. Nampak tak ni? Another one, Doktor. Salah satu yang kami pernah explore lah, give2u.ukm. Give2u.ukm. GIF lah, GIVET. Mungkin salah, GIA2 okay. Nanti dia macam saya nampak macam ke arah begitulah apa yang mungkin. Yes, kalau Hejim dah ada website khas macam ni, senang. So bila you buat poster, you akan terus bagi alamat ni, give2u.ukm ni kat dalam poster tu, supaya itu web daripada terus masuk ke dalam ni saja. Itu macam yes. So ni kalau scroll bawah. Adakah yang macam yang macam ni, contoh tabung wakaf tu kan? Di tabung wakaf ni perlu tak kita explain nombor bank ke, ataupun tidak perlu, just kalau gambar? Sebagai contoh, saya tengok UKM Sesmed tu. Adakah ni satu poster yang okey? Itulah. Kalau macam ni, kalau dia berada dekat dalam website, yang ni kita tak panggil poster, yang ni kita just panggil grafik saja. Poster yang saya maksudkan yang macam ni. Ini poster. Okay, saya masukkan tu sebab kalau web, dia orang boleh klik gambar tu kan, masuk ke website itu untuk sama detail gambar saja. You just cari gambar, and letaklah tulisan sikit. Ni untuk wakaf, untuk apa tajuk derma-derma dia. Ambil gambar dan letak tajuk. Macam contoh antara dua ni saya akan cakap yang ni lagi bagus, yang ni pun okey berbanding dengan yang ni, tabung usahawan Sesmed ni. Tabung usahawan ni you just letak gambar, tapi you tak letak pun apa benda kat tepi ni, supaya letaklah sikit supaya orang tahu ini adalah yang ni kita tak panggil poster. Kalau dalam web ni, yang ni kita panggil macam ikon sahaja. Ikon untuk membawa mata orang untuk tahu bahawa kalau I nak derma untuk Sesmed kat mana. Kalau contoh bila I buka website ni, tiba-tiba saya nampak yang ni, saya boleh tahu tabung wakaf, saya akan nampak dekat ikon ni dulu berbanding dengan tulisan kat bawah ni. Tapi untuk Sesmed, bila saya buka website ni, tiba-tiba mana Sesmed ni, saya nak cari tak jumpa, rupanya saya kena tengok kat sini. Sebab ikon ini tidak membantu mata orang untuk terus klik kat sini. Okay, so saya risau awak keliru ni antara ikon dan juga poster. Yang ni ikon dalam website, yang ini poster. Kalau yang Hejim tadi, Fidaus tadi, sebenarnya awak tanya pasal poster ke apa? Saya sekarang ni dua-dua, Doktor. Saya keliru sebab just give to UKM tu je minta yang macam tu. Yang sekarang ni kita nak buat pun poster dengan yang ni lah, web untuk web dengan poster. Okay, so memang ada perbezaan lah. Kalau dekat website, dia sebenarnya bukan poster. Ini ikon. Sebab Yayasan Chancellor dia minta ringkasan macam ni lah. Okay. Kalau macam tu dimasukkan di dalam web. And then you just letak nama fundraising itu sahaja. Tapi you boleh hantar juga kepada Yayasan Chancellor sekali dengan yang ini. Bagi dia dua benda. Satu yang untuk web, yang macam ni. Satu lagi yang untuk yang macam ni. Kalau yang poster macam ni, dia boleh letak kat social media, dia boleh letak juga dekat macam WhatsApp dan sebagainya. Okay? So maybe you boleh tanya boleh punya bos, yang mana yang sebenarnya bos nak ni bos? Okay? Sebab kalau awak tanya saya pasal poster, pemahaman saya tentang poster yang sebegini. Okay? Dia ada nama sumbangan yang awak nak, kepada siapa, bank, maklumat lanjut, that's it. Dan kalau you nak maklumat lanjut, pergi. Cuma dia tak ada website kat sini lah. Okay? Cuma yang ada di website sekarang ni, yang macam ni, ada gambar ni lah, busy. Okay. Bukan busy, apa ni? Yang ada kat sini, ni sebenarnya ikon sahaja. Ni macam ni. You just perlu buat ikon, gambar dan letak sahaja
dia punya tajuk. Tak perlu banyak info. Okay, nampak tak macam ni? Tabung wakaf, tabung sumbangan COVID, tabung dana. Beza, ikon. Yang ini baru poster. Okay, clear Ya. Macam P cakap, design dua-dua. Doktor ada sesetengah poster, ada logo UKM di atas, ada di bawah dan ada tersusun kat tepi. Tak apa ke doktor? Ya, PZ, tak apa, tak ada masalah. So ini yang dikatakan sebagai kreativiti tadi tu. Boleh je logo di atas, logo di bawah. Tapi kalau ikut government punya style, dia selalu akan letak logo di atas sebab logo tu konon-kononnya macam nak beritahu. Apa-apa pun orang terus nampak logo tu dulu. Oh, ini rupanya poster UKM. Oh, ini rupanya poster FSSK. Okay. So that's why suka logo di atas kalau you buat event-event yang bersifat profesional. But let's say kalau you buat event-event yang tak berapa profesional, event-event yang macam untuk student, for example, untuk fun-fun sikit kan. So design tu mungkin logo boleh di tepi, mungkin logo boleh di bawah sebab you nak tarik audience you yang berbeza-beza. Okay? Okay, sekarang kita akan pergi ke Canva. So siapa yang online menggunakan PC ataupun laptop, maybe you boleh terus masuk ke canva.com sekarang. Okay, ni. Pergi ke canva.com/education. Dia ada perkataan education kat situ. Bukan Canva yang biasa yang awak pergi tu Canva yang biasa tu Canva yang biasa. Tapi yang ni dia lain sikit. Awak kena pergi ke canva.com/education. Sebab bila kita register melalui education ni, kita boleh dapat download ataupun ambil semua elemen-elemen yang ada dalam Canva secara percuma. Tak perlu nak lock sebagainya dah. Nampak tak share screen ni? Okay, semua nampak kan? Dekat Canva Education ni, klik yang dekat register now for free. Jangan klik yang dekat atas ni. Klik yang kat bawah ni, then boleh. Okay, semua boleh try ke? Cuba. Canva Education balik. Okay. Register for free. Kejap. Okay, log in another account. Sign up with email. Okay, letak nama. Email UKM. Password, letak je apa-apa. Get started. Save. Okay, bila dia keluar macam ni, pergi email UKM. Yang ni boleh save dulu supaya senang. Oh, kita nak. Okay. Terkeluar, okay, tak apa. Inbox, cari balik Canva ke atas sekali. Ada tak? Oh, sorry. Ni email bos. Spam kot. Oh, ni bukan. Salah email. Patutlah pun. Okay, ya atas tu. Confirm your email. Confirm your email. Okay, that one. Confirm this email. Confirm, okay. Alright, dah masuk. Let's go. Maybe later. Ini tekan maybe later. Good. Okay, dah boleh start. Pergi dekat create a design ataupun template. Itu tutup. Pergi ke template. Okay, ambil poster. Cuba tak poster. Turun bawah pun tak apa. Kat bawah tu pun ada. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Okay, atas tu. Atas. Ni dekat presentation tu tolak lagi ke tepi. Presentation, nampak tak ada panah ke kanan tu? Klik lagi ke kanan. Klik lagi. Ada tak poster? Cari poster yang dapat. Tu dia poster. Klik poster. Okay, got it. Okay, so bila kita masuk ke sini, sebab hari ni kita fokus kepada poster saja. Dia sebenarnya dekat dalam Canva ni banyak boleh buat presentation lah, logo lah, infografi, bla 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 bla. Tapi tak apa, yang ni awak akan explore sendiri nanti. Saya akan ajar basic cara nak gunakan dia ni, tapi kita pakai poster je dahulu. So benda pertama kat sini, nampak poster kat bawah ni kan? Terus klik kepada poster. Ni kalau kita nak pakai template lah. Okay. Kalau tak nak pakai template, you boleh ambil kat sini. Create a blank poster. So bila blank, dia akan bagi yang kosong lah. So kita akan adjust sendiri. Tapi untuk memudahkan kita ambil lah poster-poster yang mana yang dah sesuai, yang template yang awak rasakan awak boleh
manipulasi untuk kita buat kita punya bahan. Katalah sekarang ni kita nak buat bahan tentang satu conference, okay? Walaupun saiz dia awak nampak macam saiz A4 portrait, kejap lagi kita boleh tukar kepada landscape, okay? Tak ada masalah, okay? Katalah saya nak ambil yang ni walaupun dia pasal tahun 2020, tapi kita boleh tukar semua benda tu nanti, tak ada masalah. So bila you klik kepada template, dia akan terus bawa awak kepada ini. Okay, semua berada di page yang sama ke tidak? Kalau saya laju, tolong beritahu saya laju supaya tak ada yang tertinggal. Okay. Bila kita dah masuk ke sini, okay, ini template-template yang macam cakap tadi kita boleh ubah. Once you klik je, you boleh delete kalau you tak suka sebagai. Okay. Sekarang katalah saya tak nak buat dalam bentuk portrait, saya nak ke landscape. Apa yang saya kena buat? Okay. Awak just pergi ke sini, resize, atas ni ada menu resize. Pergi ke resize, lepas tu kita akan tukar kepada format presentation. Okay, copy and resize. Dia akan terus mengubah awak punya poster yang awak pilih tadi tu ke bentuk yang awak nak. Okay, selalunya macam ni lah. So bila macam ni kita kena adjust sikit lah. Macam contoh macam kita cakap tadi, dia akan keluar macam ni, so kita kena adjust sikit. Okay, macam contoh ni kita tahu ini adalah corak-corak-corak. So kita adjust lah, tarik saja. You klik, tarik. Bawa lah dia ke tepi. Okay, bawa lagi ke tepi. Okay, mungkin dia akan berbeza dari segi saiz. So, kalau kita nak besarkan corak-corak dekat tepi ni, bila kita klik ada 4 bulatan yang keluar kat tepi ni, just tarik saja untuk resize dia. Nak besar ke nak kecil. Okay, boleh buat macam ni. Okay. Dan nak pusing-pusingkan dia, tunggu simbol ni keluar dan you boleh pusing. Simbol anak panah yang ni, pusing kalau bentuk tak kena lah. Okay, pusing. Alright. Okay, ni contoh macam ni, kita nak pusing. Kita pusing cantik sikit, kita buat macam tu supaya dia boleh dekat tepi. Okay. Okay. Right. So sekarang, bila kita ada macam ni, okay, of course lah ini kita tak pentu kan. Yang 2020 tu Eli. Okay, Azmi beritahu. Kalau kita nak delete, kita just klik dekat benda yang kita tak nak, you just tekan butang delete dekat you punya laptop ataupun komputer. Delete, dia hilang terus. Kalau yang ni pun tak nak, delete. Tak nak, delete. Okay, tinggallah benda-benda macam ni. Yang ni kita akan ubah, jangan risau kepada kita punya ni lah. Tajuk poster yang kita nak buat tu lah. Kita bersihkan semua dulu. Dot-dot ni kalau you rasa you nak, you boleh maintain. Kalau you tak nak, you susun lah ikut kreativiti you. Kalau tak nak, you boleh delete pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang kita tahu tengah tu adalah kita punya tajuk event dan sebagainya di tengah. So kita clearkan ruangan ni untuk nampakkan efek minimalis. Okay, sekarang semua kosong. Okay, semua dapat ke ni? Risau saya semua diam ni. Okay ke semua? Dapat? Okay. Dapat. Okay, dapat. Okay, sekarang macam mana kita nak masukkan logo UKM dan juga logo FSSK? Tadi saya dah bagi dekat ruangan chat room, so mungkin you dah download logo-logo tu, mungkin ada dekat PC sekarang. Okay. Pergi ke ruangan upload kat sebelah ni, kanan ke kiri ni? Kat sebelah tepi ni lah. Kat sebelah kiri awak ni. Ni kat tepi ni nampak tak? Ada upload, ada foto, elemen, teks. Okay, kita nak upload. Caranya, you pergi kat tepi ni, you tekan butang upload kat sini. Bila butang upload, you pergi kepada upload media. Then you bawa pergi ke device. Okay, bila pergi ke device ni, you akan boleh bawa masuk semua logo-logo yang saya dah bagi tadi. Okay, so carilah balik logo, kat mana logo kita tadi. Kalau awak letak dekat desktop, cari dekat desktop. Okay, open, automatically dia akan masuk. Automatically dia semua ada dekat sini. Okay, katalah sekarang saya nak pakai logo ni. Okay, dua cara untuk kita tarik logo ni, sama ada you boleh tarik ataupun you terus klik saja. Bila klik dia akan terus masuk lah kat sini. So bila masuk kat sini kita adjust lah mana kedudukan, mana kita nak letak kan. Kita boleh resize dia. Okay, letak dia kat mana yang kita nak letak. Katalah kita letak kat atas. Okay, letaklah berdiri kat atas. Ni menyibuk je. Ni, letaklah ni kat atas. Ni basic. Okay, kalau ada logo PTJ, doktor saya tak sempat nak save logo tadi. So you kena tengok ruangan chat room, scroll balik naik ke atas. Okay, katalah sekarang ni kita nak menggunakan yang ni yang dah ada ni, cuma kita nak tukar dia punya tajuk. Okay, template yang dah ada ni. Caranya adalah, bila macam ni dia sebenarnya dia dah lock kan.
Dia lock ni maksudnya dia dah groupkan kedua-dua tulisan ni, New Year dengan Countdown Party ni. Cara untuk kita pisahkan dia adalah bila kita klik kat sini, kita klik kat di kawasan ni, kita klik kanan. Kita klik kanan mouse kita, dia akan keluar macam ni. Kita ungroupkan dia dulu. Okay? Bila kita dah ungroup, dash macam ni, baru kita boleh pisahkan antara atas dan juga bawah. So ni akan memudahkan untuk kita menulis apakah tajuk yang kita nak buat. Contohnya macam yang ni, kita terus tukar persidangan antarabangsa SKIM UKM. Oh, ada bunyi gaung. Okay, lepas tu kita akan adjust ikut macam mana yang kita nak berada kedudukannya. Okay, katalah saya nak buat macam ni. Okay, and then kita akan adjustkan dia bagi betul dekat tengah-tengah. Katalah awak tak berkenan dengan font ini. Awak nak tukar font. Highlight dulu kawasan ni, terus naik ke atas ni, boleh tukar. Dia akan keluar ini. Yang ni saya cakap tadi, kita tak perlu nak risau tentang nak download Canva sebab dia ada banyak dah tulisan kat sini yang kita boleh pilih mengikut kita punya cita rasa dan juga kebolehbacaan. So, okey dah hilang dah. Alright. So yang ni kita dah ubah tadi kan. Katalah kita nak besarkan sama juga kat atas ni. Ni, adjust je kat atas ni. Okay. Sekarang mungkin awak nampak, bila kita dah adjust, kita cakap sekarang ni macam mana yang UKM ni dengan antarabangsa ni jarak dia terlalu luas lah doktor. Macam mana kita nak make sure dia macam rapat sikit. Even setiap font-font ni pun dia macam ada jarak-jarak. So jangan risau. Cara kita nak mengubah benda ni, kita highlight. You pergi ke atas ni, ikon ni, spacing. Okay. Bila tekan ikon spacing, dia akan keluar macam ni. Kita boleh adjust kerapatan antara letters. Macam ni, you nak semakin rapat. You nak semakin renggang, boleh adjust kat sini. Okay. Dan juga kedudukan atas bawah ni. Yang ni siapa yang kat atas, siapa kat bawah. Tak nampak kan? Ni macam ni. Jarak atas bawah dia terlalu besar. Cara kita nak rapatkan dia, adjust kat atas ni pula. Okay. Jangan terlalu rapat sangat. Okay. Macam tu. Zaz, kita besarkan sikit supaya senang orang nampak. Okay. Alright. Clear. And then kita tambahlah lagi maklumat-maklumat yang kita perlukan. Sama ada yang ni kita nak bagi tahu bahawa ini adalah majlis perasmian persidangan. Tambah dan you adjust. So yang ni perlukan sedikit permainan kreativiti dan juga visualization. Anda semua macam mana cara you nak susun you punya info-info yang ada dekat dalam poster tu. Katalah you nak tambah lagi ni. Sebab kita pakai template dia bagi 1, 2, 3 ni je kan. Sekarang kita nak tambah lagi tulisan. Macam mana nak buat? You klik dekat mana-mana ni. Katalah nak klik kat sini. You klik kat sini. You tekan butang kanan juga dekat mouse. Copy. So bila copy, paste. Dia akan keluar macam tu. So adjust lah apa benda nak ditukar. Font semua bagai semua kat sini. Boleh juga ditukar. Dan okay, katalah ni. Ni macam cakap tadi, bila keluar je macam ni, maksudnya ini adalah dah digroupkan. So kita klik kanan, kita ungroup dia dulu, baru kita boleh pecahkan dia. Okay. Sekarang katalah tarikh sebagai ni, kita tukar 4 Februari 2021 pukul. Dr. Hasrul, ya. Sikit, okay, berkenaan dengan tulisan tu kan. Sebagai contoh, dia ada macam orang kata disiplin dia yang tersendiri ya, such as persidangan antarabangsa lepas tu SKIM UKM, ataupun kita boleh adjust persidangan antarabangsa bawah boleh UKM. Itu bergantung kepada dia ada disiplin dia sendiri. Ya, itu bergantung kepada you punya kreativiti lah, macam Okay, cara you nak letak. Macam ni kita tahu bahawa kalau saya pilih yang macam ni, maknanya kita nak nampakkan perkataan persidangan antarabangsa ni, itu orang akan baca dulu. Sebab tu dia berada di level atas, SKIM UKM ni kita letak kat bawah. Boleh je. Ataupun you boleh buat persidangan satu line, antarabangsa satu line. Bergantung kepada you punya visualization dan juga kreativiti. Oh, dia bukan ada disiplin yang tersendiri bukanlah Ada. Tapi mungkin you boleh rujuk balik PKK punya website kalau ada. Tapi buat masa ni saya tengok macam tak ada pula. Okay, Selama saya nampak perkataan persidangan tu automatically boleh terus orang boleh pakai lah. Orang boleh baca. Okay. Okay, yang ni mungkin kita akan letak kat sini dirasmikan oleh info ni kat bawah ni. Okay, kita adjust dulu kedudukannya.
dirasmikan oleh. Macam ni huruf besar sebagai kan. Nak tukar huruf besar huruf kecil kat sinilah. Kita tekan atas ni. Uppercase dia akan jadi, dia automatically dia akan tukar balik tulisan ni. Okey, tukar kat atas ni. Ni ikon dia. Kalau nak tukar cap lock dan sebagainya. Okey, dirasmikan oleh Profesor Hazita. Oh, salah. Okay, ni macam tak cantik kan sebab dia jarak sangat. So kita adjust jarak dia. Pergi balik kat sini. Tukar kedudukan dia supaya dia rapat sikit. And then later tu pun nampak macam ni dia sangat jauh. Kita dekatkan dia sikit. That's it. Dah siap satu poster ringkas. Dan katalah kalau nak letak gambar. Macam saya cakap tadi, bila kita dah tadi kan, kita dah download gambar, lepas tu kita dah remove dia punya background sebagai, kita pergi kepada foto ni kat sini. Oh salah. Upload juga. Maafkan saya. Okay. Make sure bila you dah download gambar, okay, kita buat jugalah. Saya tunjukkanlah. Saya ambil gambar Prof Hazita. Bila Prof nak pakai yang ni lah, ni senang sikit. Tukar background ni kan. Download. Save as image. Kita letak dekat desktop. Okay, lepas tu kita pergi ke remove background tadi. Kerja dia a bit rumit sikit lah, tapi at least nampaklah hasil yang okay sikit kan. Mana Prof Hazita? Ni dia Prof Hazita. Okay, tunggu di removekan background. Download. Automatically kat sini, dia ada dekat desktop. Kita pergi balik kat sini, kita upload media, kita cari kat mana kita letak kita punya Prof Hazita tadi. Banyak pula. Okay. Okay, dia akan masuk juga dekat kawasan upload ni sebab kita dah upload. Okay, dah siap upload, klik. Zaz, Prof pun masuklah dekat sini. Adjust lah kedudukan Prof supaya nampak dia macam okey sikit kan. Zaz, settle. Okay. Dan katakanlah awak tak nak remove background. Awak nak terus je download mana-mana gambar yang ada. Okay, saya tunjukkan satu. Ada satu features yang kita boleh pakai. Prof Hazita Azman. Contoh lain, katalah saya nak ambil gambar ni pula. Dan saya tak nak tukar background dia. Save image as. Letak dekat desktop. Device, cari balik gambar. Stop. Okey, ni gambar Prof. Okey, kita masuk gambar ni. Okey, ini contoh kalau kita tak nak buang dia punya background Okey, yang ni saya delete dulu. Saya buat ke tepi ni. Sekarang kita gunakan gambar yang kita tak nak buang background. Okey, macam ni. Kan, dia a bit sedikit pelik kalau macam tiba-tiba kita ada ni. Apa yang awak boleh buat adalah awak pergi ke element, pergi ke frame ni, kawasan frame ni, see all. Dia ada pelbagai frame yang kita boleh gunakan dan kita boleh masukkan gambar Prof ni. Okay, caranya adalah ambil frame yang kita nak. Katalah kita nak frame yang ni lah bulat. Okay, frame bulat You buat masuk, terus tarik je. Daripada ni, klik, jangan lepaskan you punya mouse, terus masukkan ke dalam ni. Sampai dia dah boleh masuk. Dari register. Dah verify semua email dah. So teruslah gambar tu akan ada. Tapi you kena pandai cari gambar lah supaya jangan login yang dekat atas ni. Login yang dekat image tu berada betul-betul dekat dalam ni. Macam tadi ni sebab faktor gambar lah. So sini dia tak okey boleh walaupun dah ada education frame. Kalau kita tak nak buang background. Tapi saya cadangkan supaya lebih senang dan lebih cantik, carilah fungsi yang kita boleh buang background tu supaya nampak lebih profesional sedikit. Dia katalah kalau awak tak nak background dalam template tu, boleh explore kat tepi-tepi ni sebenarnya banyak kita boleh letak. Contoh background yang Canva ada pun dia ada juga. Boleh Zaika. Dia ada juga background yang you boleh pilih sebenarnya. Tapi macam cakap tadi, cari background yang jangan serabut. Macam contohnya gradient ni ke, or abstract ni ke. Tengoklah yang mana sesuai. Kadang-kadang kita kena test power. Betul kata nak ambil. Katalah saya ambil, mana lah sikit.
automatically dia tukar. Tapi kita kena tukar lah semua color-color tulisan ni kalau kita pilih benda tu kan. See, ni pun macam okey ke? Paling selamat gradient saja. Ambil frame dulu baru letak gambar. Okay. Cuba ambil mana-mana Baru letak gambar dalam ni lah. Okey, sekarang ambil gambar awak kat belakang tu, awak terus tarik, masukkan. Okey. Tapi nampak tak dia punya adjustable dia tu susah sikit. So you kena kena adjust lah, okay, tak apa. Gambar yang masuk sebab okey, kita sebab sekarang you punya gambar portrait, so you kena cari frame yang portrait juga. Okey, boleh. Tak saja nanti saya play around lah. Okey, yes. Okay, ni contohnya tau. Contoh. Kan gosip lah. Okey. Dan Anik tu. Okey, kejap nak share apa tadi share assignment. Okey, kejap. Assignment ni assignment acah-acah je. Tapi kalau you ada idea lain tak ada masalah. Okey, sinilah ambil. Pilih mana-mana yang rasa awak boleh buat. Sekarang dah pukul 12. Sepatutnya 12.30 kejap lagi. Siapa yang dah siap kita boleh share. Nak tengok hasil kerja masing-masing.
Waalaikumsalam. Tapi lawan ni. Ya, tengah buat lagi. Dia suruh buat poster, aku buat poster. Tengok poster aku. Tunang dengan ni. Dah tunjuk kat dalam belum? Ha? Tadi aku. Okay, dah dekat 12.30. Ada yang dah siap ke? Ke masih lagi? Masih lagi. Sekejap Masih lagi. dalam 5 minit lagi kot. 5 minit. 5 minit lagi Alright, 5 minit lagi.